boleh dikatakan semua association, pertubuhan-pertubuhan yang kelab-kelab, yang melibatkan kelab Nadi Al-Muhandisi, yang melibatkan engineer-engineer seluruh Mesir, kelab Muallimin, Nadi Muallimin, kelab guru-guru, Nadi Atibba yang melibatkan doktor-doktor, semua Nadi At-Tujar, dia panggil macam persatuan peniaga-peniaga, macam kita kan Dewan Perniagaan Melayu, Dewan Cina, India, sana habis dikontrol oleh golongan yang Islamis. Mereka menguasai keseluruhannya. Oleh kerana itu sebenarnya mereka ada kekuatan. Dan satu lagi faktor, orang Arab, orang Islam ini, kok macam mana teruk pun dia akan sembahyang dan dia akan kata Allah juga. Boleh dia ada yang tak sembahyang, tapi Allah Islam tu masih berada di depan juga, macam mana dia pun. Jadi sebenarnya kemungkinan yang besar itu ada. Cuma macam mana doktor sebut tadi, bukan faktor dalaman, dia punya external factor. Sebab macam Ikhwan ni sudah begitu lama, 1928 sampai sekarang, sejarahnya sudah pun dicap sebagai teroris dan sebagainya. Boleh jadi amat sukar untuk dia berdiri di atas imej dia yang lama. Dan mereka sudah pun mengambil sikap, sudah pun membentukkan satu gerakan parti yang baru. Dia panggil Hizbul Hurriyah. Apa benda satu lagi? Hurriyah wal Adl, tak silap. Parti maknanya kebebasan dan keadilan. Maknanya untuk maknanya tidak lagi memberi gambaran yang lama, dan mereka tidak mengatakan bahawa mereka terlalu optimis. Itu suatu yang baik. Saya masih ingat lagi macam mana Hasan Al-Banna menyebut. Dia kata kami ini, Ikhwan ini bukan sebuah parti yang bergerak seperti parti lain, yang menjatuhkan orang lain dengan tujuan nak ambil kuasa. Tidak. Kita adalah parti yang bergerak atas nama Islam. Kalau pun tak ada kuasa tapi Islam tu boleh diamalkan, why not? We can follow them. Tak apa. Itulah semangat sebenarnya yang dibawa oleh kumpulan Islam ini, ialah Islam. Tetapi puasa itu sangat penting. Tanpa puasa maka Islam tidak boleh berlaku sebagaimana saya sebut di awal. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Tak perlu kita berlanjut dah. Dihurai panjang tempat. Jadi rasanya kita ada lagi sedikit masa untuk menerima soalan. Jadi saya buka dua soalan kepada hadirin sekalian bertanya. Mungkin boleh satu soalan untuk Dr. Muhammad dan satu soalan untuk Ustaz Bisa. Jadi siapa-siapa ada soalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nak tunjukkan kepada Dr. Muhammad. Soalannya, kalau kita lihat di setiap negara, boleh kata pasti akan ada pemerintah dan akan ada pembangkang. So ada tak kemungkinan bila berlaku terlalu banyak negara-negara di sekitar yang turut sama bangkit sekarang, adakah kemungkinan negara-negara yang lain ni, Bahrain, Morocco ataupun yang lain-lain ni, hanya mengikut ataupun disebabkan ada tercetusnya revolusi di Tunisia, Mesir, bukan atas dasar memang betul-betul ingin dikecam ataupun dizalimi, tapi mengambil kesempatan ini untuk menggunakan isu ini untuk bangkit, membangkang-bangkang di negara-negara tersebut. Melalui kajian doktor, adakah benda ini berlaku ataupun memang this is the real revolusi di negara-negara tersebut lah. Okay, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hairan Ali Wajid, Foundation Third. Di sini saya ada satu soalan. Adakah kemungkinan bahawa revolusi yang ada di tebing barat di Asia Barat akan sampai ke Malaysia dan mempengaruhi keadaan politik di Malaysia? Apa pendapat panel-panel sekarang? Itu saja. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Jadi untuk soalan yang pertama tadi, untuk Dr. Muhammad, adakah negara-negara yang di sekitar Tunisia, Mesir itu berevolusi
hanya semata-mata untuk mengambil kesempatan. Kiranya bukan yang tak puas hati sangat, tapi kiranya dia orang buat, kita pun nak buat. Macam tu lebih kurang. Silakan. Terima kasih. Saya fikir apa yang berlaku di Middle East, apa selepas Tunisia, Mesir dan kemudian diikuti oleh Libya, Yaman, Bahrain, itu merupakan suatu inspirasi kepada golongan yang tertindas untuk melakukan perubahan. Dan inspirasi ini sebenarnya suatu yang wajar. Sebagai ahli politik, katakan dalam Bahrain, mereka akan gunakan momentum yang ada di negara luar itu sebagai suatu dorongan kuat kepada rakyat untuk melakukan perubahan. Begitu juga di Malaysia. Malaysia apabila berlaku reformasi di Indonesia, dia menjadi satu rangsangan kepada orang Malaysia untuk membawa idea reformasi ke dalam Malaysia. Jadi bukanlah kita katakan ia suatu revolusi yang tak benar-benar berlaku, tetapi adalah suatu proses politik yang akan berlaku di mana-mana. Revolusi katakan Bolshevik berlaku di Rusia, dia akan mencetuskan yang kita sebut teori domino. Dia akan menyebabkan pengaruh itu akan berlangsung. Cuma setakat mana pengaruh itu akan berlangsung dan sebagainya. Itu juga berlaku revolusi Islam Iran 1978. Antara kekhawatiran negara-negara Arab ialah revolusi ini akan pergi ke tempat-tempat lain negara Arab, dan ternyata selepas revolusi Islam Iran itu, ideologi pendekatan Republik Islam Iran itu telah memberi kesan, memberi dorongan yang besar kepada parti-parti pembangkang di mana-mana negara sekalipun sebagai suatu rangsangan untuk mereka melakukan perubahan. Pengaruh ke Malaysia ini saya fikir mesti ada. Mana mungkin? Mesti ada, cuma besar kecil itu bergantung sejauh mana gelombang itu dapat dibangkitkan oleh rakyat Malaysia. Saya rasa tidak timbul soal tidak ada kesan, dia akan menimbulkan kesan. Cuma persoalan kita ialah sama ada kesan itu memberi impak yang besar ataupun tidak. Setakat yang kita boleh lihat pada hari ini, dia tidak memberikan impak yang besar. Kita hanya melihat dia sebagai suatu berita-berita perdana, dan kemudian kita habiskan cerita itu. Tidak ada yang boleh kita ambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Wallahu a'lam. Kiranya pengaruhnya ke Malaysia itu adalah sampai, tapi kuatnya tak kuat tu kiranya tak berbuat lah di Malaysia, gitu kan. Jadi kita boleh dengar sedikit respon daripada Ustaz Bisul berkaitan dengan soalan ini. Pada malam tanggal berapa tak tahu, bukan Rabiul Awal ni, pada tanggal ketika mana Husni Mubarak diumumkan letak jawatan. Dia bukan diumum dah, diumumkan letak jawatan. Saya ni jauh daripada Mesir tu, dan walaupun belajar kat sana, tapi duduk di rumah tu saya pun rasa macam nak melompat sekali, macam di dataran Tahrir. Gambaran tentang pengaruh apa yang berlaku. Para pelajar sekalian, mahasiswa-mahasiswi, yang dilihat di sana, saya mau balik kepada yang mendasari, kepada isu besar. Yang dilihat pertembungan sebenarnya ialah antara zalim dengan tidak zalim. Siapa yang tak tahu kezaliman Mubarak? Orang yang pernah duduk di sana ataupun duduk di sini, mendengar berita orang di sana ataupun kawan-kawan di sana. Kita tak boleh bercakap ni, sebut nama Mubarak pun tak berani. Bahkan undang-undang darurat itu yang diguna pakai masa dia mula menjadi presiden sampai ke hari ini tidak membolehkan kita duduk masuk dalam rumah berkumpul lebih daripada 4 atau 5 orang. Maknanya tindakan boleh diambil. Dia boleh cakap, boleh ambil. Kita dibuat dan penjaga kes apa? Kes kerana berada 5 orang.
Walaupun kita duk makan tom yam ke nasi goreng kampung ke daripada Malaysia, resipi Malaysia, namun tak makan. Boleh, dan beberapa